Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Adila Muhammad bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk Buletin MSN. Kita mulakan buletin dengan rangkuman berita sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Bahagian Bakat dan Pembangunan Wanita MSN telah berkolaborasi bersama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang menganjurkan Karnival Bakat Kebangsaan bermula 22 hingga 26 Oktober. Karnival Bakat Kebangsaan siri ketiga tahun ini telah mempertandingkan 5 jenis sukan terdiri daripada sukan akuatik renang dan terjun di Kompleks Sukan MBPP Relau, sukan pelayaran di Pusat Perahu Layar Batu Maung, camping bowling di Pusat Bowling Mega Mall Seberang Perai, serta sukan squash di Nicole David International Squash Centre. Kejohanan pencarian bakat-bakat sukan kali ini menyaksikan penyertaan seramai 799 atlet dan 199 pegawai dari seluruh negara. Satu sesi taklimat Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA telah diadakan di Dewan Bankwit MSN pada 22 Oktober, menyaksikan kehadiran 136 pegawai dan anggota MSN termasuk pegawai serta jurulatih pinjaman lain-lain jabatan yang sedang berkhidmat di Majlis Sukan Negara. Taklimat yang disampaikan oleh Ketua Cawangan Sumber Manusia Encik Rozaki Zakaria diadakan bagi tujuan memberi penerangan sistem saraan perkhidmatan awam yang bakal dilaksanakan bermula 1 Disember 2024 di mana penyewa awam yang berstatus tetap akan ditawarkan option pelaksanaan grade dan skim gaji baharu serta beberapa penambahbaikan dalam perkhidmatan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah berbesar hati meraihkan wira-wira negara yang telah mengharumkan nama Malaysia dan memenangi pingat di Sukan Olimpik dan Paralimpik Paris 2024 bertempat di bangunan Parlimen pada 22 Oktober. Antara atlet pemenang pingat yang hadir terdiri daripada jaguh badminton negara Aaron Chia, Soh Won Yik, Lee Zijia dan juara para badminton Chia Ling Hao, pemenang pingat para olahraga Muhammad Ziad Zulkifli dan Eddie Bernard, serta jaguh para powerlifting Bonnie Bunyao Gustin. Turut hadir pada sesi perjumpaan tersebut Yang Berhormat Hana Yeoh, Menteri Belia dan Sukan, Datuk Stuart Ramalingam, Penyelaras Jawatankuasa Road to Gold dan Encik Abdul Rashid Yaakob, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara. Program Pembangunan Hoki Negara atau NHDP telah mengadakan kem latihan Fasa 2 pasukan bawah 17 tahun kebangsaan pada 14 hingga 18 Oktober untuk pasukan lelaki di Stadium Hoki Tun Razak Kuala Lumpur dengan penyertaan seramai 45 orang pemain, manakala untuk pasukan wanita telah diadakan di Stadium Hoki Sultan Azlan Shah pada 14 hingga 20 Oktober dengan penglibatan seramai 48 atlet. Kem latihan Fasa 2 tersebut diadakan serentak bagi penyediaan kedua-dua pasukan ke kejohanan Minarawan Cup yang bakal berlangsung pada 2 hingga 10 November ini, termasuk mengadakan beberapa perlawanan persahabatan bagi memilih pemain terbaik untuk beraksi di kejohanan tahunan itu. Bertempat di lobi utama Majlis Sukan Negara Bukit Jalil telah diadakan program penyerahan sumbangan MSN, FNN, Yakib sempena menyambut perayaan Deepavali pada 24 Oktober kepada beberapa atlet program MSN dan bekas atlet kebangsaan. Program penyerahan sumbangan berupa wang tunai serta produk FNN itu disampaikan bersama oleh Datuk Nurul Arifin Abdul Majid, Pengerusi Yakib, Encik Muhammad Fauzi Ahmad, Pengurus-pengurusan acara dan penajaan FNN dan Encik Ahmad Kawari Muhammad Isa, Ketua Cawangan Komunikasi Korporat MSN. Dalam pada itu, bagi kesinambungan objektif, Majlis Sukan Negara Malaysia memperluas program One State, One University, One Centre. Satu majlis menandatangani MOU antara Universiti College Tati dengan Majlis Sukan Negara Malaysia dan Majlis Sukan Negeri Terengganu telah diadakan pada 24 Oktober di Kuala Terengganu. Sesi tanda tangan dokumen MSN diwakili Ketua Pengarah yang berusaha Encik Abdul Rashid Yaakob, sementara yang berusaha Profesor Dr. Anwar Ahmad selaku Rektor mewakili Universiti College Tati, manakala yang berusaha Encik Ahmad Syahrizal bin Yahya untuk Majlis Sukan Negeri Terengganu. Turut hadir sebagai saksi yang berbahagia Datuk Shalin Zulkifli, Ketua Sekretariat MES
Yang berusaha teknologis Dr. Muhammad Najib Muhammad, Timbalan Rektor Akademik dan Perantarabangsa Universiti Kolej Tati, dan yang berusaha Dr. Haji Nazri Najmi, Timbalan Pengarah Pembangunan Sukan Majlis Sukan Negeri Terengganu. Majlis Sukan Negara meneruskan inisiatif dan pengkhususan untuk menaikkan martabat wanita dalam sukan menerusi Seminar Wanita dalam Sukan Kebangsaan 2024 yang berlangsung pada 21 dan 22 Oktober lalu. Seminar 2 hari itu bertujuan menyediakan platform untuk penggiat sukan wanita serta atlet wanita berkumpul, berkongsi pengalaman serta memberikan motivasi dan sokongan bagi memajukan sukan negara. Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Hannah Yuh berkata kesedaran wanita dalam sukan menunjukkan peningkatan positif berbanding tahun sebelum ini. Jelas beliau, peranan wanita sebagai pentadbir dan pemimpin dalam bidang sukan amat diperlukan kerana mereka mempunyai kekuatan tersendiri dalam membuat keputusan termasuk kemampuan untuk memahami emosi atlet secara mendalam. Untuk pentadbir sukan pula, yang itu adalah di peringkat Persatuan Sukan. Kita perlu libatkan mereka dalam decision making. Okay. Board members sekarang ini di peringkat KBS sudah mencecah 30% berbanding 19% tahun 2022. Okay. So kita telah masukkan mereka dan kita lihat pengerusi ISN wanita dan dalam setiap board itu ada ramai wanita lah yang membantu membuat keputusan bersama. Seminar 2 hari itu melibatkan penyertaan lebih 200 wakil dari seluruh negara. Dalam pada itu, beliau turut menjelaskan 19 daripada 38 kes berkaitan keselamatan atlet diterima sejak 2021 selesai menerusi inisiatif Kod Sukan Selamat di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Jumlah kes 38 kes yang telah sampai ke peringkat Majlis Sukan Negara, dan selalunya bila kita pertingkatkan kesedaran, kes akan meningkat. Bukan kerana banyak lagi kes, tetapi kerana orang sudah ada kesedaran, mereka tahu ini sebenarnya salah, saya boleh laporkan. Okay, jangan kita panik bila kes bertambah kerana ini adalah akibat daripada program kesedaran yang kita lakukan. Kehadiran atlet kebangsaan dalam program-program melibatkan kehadiran orang awam seperti program Madani Rakyat bukan sahaja memberi peluang peminat mengenali lebih dekat ikon-ikon sukan, malah meningkatkan lagi pengetahuan mereka dalam sukan yang diceburi atlet tersebut. Lebih mengujakan apabila usaha Majlis Sukan Negara dengan kerjasama Unit Komunikasi Korporat KBS mengadakan program Sports Icon Tour di setiap zon sempena program Madani Rakyat berbaloi kerana sentiasa mendapat sambutan hangat daripada masyarakat setempat. Program Madani Rakyat Zon Sabah yang diadakan dari 18 hingga 20 Oktober telah berlangsung di Kompleks Sukalika Sabah, mengumpulkan pelbagai kementerian, agensi kerajaan dan swasta bagi tujuan promosi dan pameran berkaitan fungsi dan kelebihan jabatan masing-masing. Untuk program Zon Sabah kali ini, Majlis Sukan Negara membawa atlet gimnastik artistik negara Muhammad Syarul Aimi Kamaru Hisam yang juga merupakan pemenang pingat gangsa acara melombor di Sukan Asia Hangzhou 2022. Ini first time saya punya program Madani ni, so saya rasa sangat happy dapat jumpa adik-adik Sabah ni dan dapat bagi motivasi sikit untuk orang bermain sukan. Saya rasa program ni memang patut buat lah supaya budak-budak yang generation baru kenal lah sukan yang kita orang main, atlet-atlet yang baru naik macam saya ni lah. Lagi dapat menyerap masuk lah, macam sukan kita orang tak banyak atlet, so dapat tarik diorang daripada sekolah ke sukan gimnastik. Ditanya berkenaan kecederaan tumit dan pembedahan membuang lebihan tulang yang dilaluinya pada Julai lalu, menurut atlet berusia 23 tahun asal Marang, Terengganu ini, dia masih dalam proses pemulihan, masih direhatkan dari menyertai kejohanan dan hanya kembali membawa cabaran negara bermula tahun hadapan. Saya mengalami kecederaan di bahagian ankle, iaitu extra bone, dan saya baru habis operation lah. Dan sekarang hanya fokus recovery macam semua leg strength. Next competition saya rasa next year SEA Games, Asian Championship dengan World Cup. Untuk tahun ni kita orang dah habis lah untuk game, so sekarang fokus hanya recovery.
Laporan tadi mengakhiri buletin kali ini. Sehingga kita bertemu lagi di edisi akan datang.